Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, terutamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan sebesar-besar nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, nikmat yang Allah beri tidak mampu untuk kita hitung. Namun daripada semua nikmat yang Allah beri itu, semuanya besar belaka. Tetapi yang paling mahal dan yang paling besar ialah nikmat iman dan juga Islam. Kerana nikmat itu akan menyebabkan seseorang itu dapat diberi, dapat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi bacaan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha rawahu Ahmad. Sayyiduna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pada hari pengadilan kelak, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu telah membacanya di dunia, dan naiklah darjat demi darjat di dalam syurga. Sesungguhnya tempat kedudukan kamu di dalam syurga adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Dalam hadis ini diceritakan tentang kelebihan sahibil Quran, iaitu ahli Al-Quran ataupun orang Al-Quran. Apa maksud ahli Al-Quran? Kata sebahagian ulama, yang dimaksudkan ahli Al-Quran ialah seorang yang menghafaz Al-Quran. Seorang yang menghafaz Al-Quran. Maka mereka ini termasuk dalam golongan ahli Al-Quran. Kerana mereka lah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Nak boleh menghafal, nak boleh mengingati ayat-ayat Al-Quran itu, dia terpaksa mengulang. Bila dah dihafal, perlu diulang lagi setiap hari. Diulang, maka mereka lah menjadi orang yang termasuk dalam golongan ahli Al-Quran yang banyak membaca Al-Quran. Ini menunjukkan kelebihan orang yang menghafaz Al-Quran. Namun di sana ada juga pendapat yang menyatakan ahli Al-Quran ini, kelebihan ini diberi juga kepada orang yang banyak membaca Al-Quran walaupun ia tidak menghafaz Al-Quran. Kelebihan ini, ahli Al-Quran ini juga diberi kepada orang yang banyak membaca Al-Quran walaupun dia tidak menghafal Al-Quran. Maka kita bolehlah masuk dalam golongan yang kedua ini, yang banyak membaca Al-Quran. Macam mana nak jadi banyak membaca Al-Quran? Maka hendaklah kita mendisiplinkan diri
untuk setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita semua. Zaman sekarang pula kita duduk di rumah. Kalau ikut logik akal, sudah tentulah kita mempunyai banyak masa. Tetapi masa yang kita ada ini, adakah ada masa yang kita luangkan untuk Al-Quran? Sedangkan membaca Al-Quran itu bukan kita cari bila ada masa terluang, tetapi kita perlu melaksanakan pembacaan Al-Quran itu setiap hari. Kita perlu mencari masa, bukan menunggu ada masa yang terluang. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri kita supaya setiap hari lidah kita ada mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun kelebihan sahibul Quran ini, ahli Quran ini, tidak diberi kepada orang yang banyak membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran melaknatnya. Sebelum ini kita telah baca hadis. Kenapa Al-Quran melaknat orang tersebut? Kerana orang ini membaca ayat-ayat Allah, tetapi perbuatannya, sikapnya bercanggah dengan apa yang ayat yang dibacanya. Maka Al-Quran melaknatnya. Maka orang ini tidak termasuk dalam kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini, sahibul Quran. Baik. Yang seterusnya, membaca Al-Quran ini perlulah dengan tartil. Membaca Al-Quran ini perlulah dengan tartil. Wartaqi warattil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Hadis ni kata gitu. Baca Al-Quran dengan tartil. Maka tartil ini bermakna kita membaca ayat-ayat Al-Quran mengikut peraturan-peraturan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita menyebut huruf-huruf itu dengan sebutan yang betul daripada makhrajnya. Huruf za, huruf zai berbeza. Maka kita kena sebut huruf za betul-betul makhrajnya za. Zai daripada makhrajnya zai, jangan diubah-ubah. Maka hendak tak nak kita perlu belajar bagaimana menyebut huruf-huruf tersebut. Bukan kita sebut huruf, kita baca Al-Quran asalkan dengar nampak macam sama je. Bukan. Dengar nampak macam sama, itu belum tentu betul. Kita kena tahu huruf sin keluar daripada mana, huruf sad daripada mana, huruf ta, ra daripada mana dan sebagainya. Barulah kita dapat menyebut huruf tersebut daripada makhrajnya dengan cara yang betul. Kemudian kita hendaklah, antaranya tartib ini hendaklah kita baca baris-baris itu dengan sempurna. Baris depan dibaca dengan baris depan yang sempurna. Baris atas dibaca dengan baris atas yang sempurna. Jangan ada bacaan yang duduk tengah-tengah. Ini baca baris atas ke baris depan ni? Ini baca baris atas ke baris bawah ni? Dia duduk tengah-tengah. Tak jelas. Jangan. Kemudian kita bacalah dengan mengangkat suara. Jadi baca Al-Quran ini dengan didengari suara itu. Telinga kita mendengar suara bacaan itu. Kerana suara yang kita lantunkan ketika membaca Al-Quran didengari oleh telinga kita ini, dia dapat memberi kesan di dalam hati kita. Telinga pun mendengar ayat Al-Quran, mulut, lidah pun mengucapkan ayat Al-Quran, maka dia akan memberi bekas kesan terhadap hati kita. Kemudian ketika membaca Al-Quran, kita baikkan, cantikkan, elokkan. Kita elokkan suara kita. Kita elokkan suara kita. Kemudian bila ada sabdu tasydid, tasydid ni maknanya dua huruf. Ada dua huruf, maka kita kena baca dua huruf itu dengan sempurna. Kemudian tartil, apa lagi tartil ni? Kita melaksanakan tanggungjawab terhadap ayat-ayat tersebut. Maka disuruh kita membaca Al-Quran dengan tartil. Untuk apa kita baca Al-Quran ini dengan tartil? Untuk kita mencapai suatu kefahaman. Dan apabila kita membaca Al-Quran dengan tartil, disuruh kita untuk mencapai satu peringkat yang dipanggil tadabbur, iaitu mendalami erti dan menghayati erti-erti Al-Quran tersebut. Baik. Itu antara kelebihan
sahibul Quran, sahibul Quran. Maka kata sebahagian ulama dalam syurga ini dikatakan, dalam syurga tidak ada tingkat yang lebih tinggi di dalam syurga melainkan tingkat yang dianugerahkan kepada pembaca Al-Quran. Maknanya nak menunjukkan bahawa orang yang rajin membaca Al-Quran ini diberi tingkat syurga yang tinggi. Oleh itu para hafiz ini akan naik tingkat demi tingkat di dalam syurga sesuai dengan jumlah ayat yang telah mereka baca. Sesuai dengan ayat yang telah mereka baca. Satu, orang yang hafal Quran ini orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Maka kita yang tidak hafal ini pun kita perlu jadikan diri kita orang yang banyak menghafal Al-Quran. Baik. Ringkasnya, darjat yang paling tinggi adalah hasil daripada bacaan Al-Quran yang paling banyak. Itulah keadaan hadis ini menunjukkan demikian. Kata seorang ulama Mullah Ali Qari menukilkan suatu hadis menyatakan bahawa jikalau seseorang itu selalu membaca Al-Quran semasa di dunia ini, dia banyak membaca Al-Quran, barulah dia akan dapat mengingati Al-Quran di akhirat. Di akhirat nanti dikatakan kamu bacalah Al-Quran itu, dan setiap bacaan itu akan menaikkan darjat seseorang di dalam syurga. Bacaan itu akan menaikkan darjat seseorang. Kata Mullah Al-Qari ini, seseorang yang membaca Al-Quran semasa di dunia, selalu baca Al-Quran, orang inilah yang baru akan mampu mengingati Al-Quran di akhirat nanti. Orang inilah yang akan mengingati Al-Quran di akhirat nanti. Tetapi jikalau tidak, dia akan lupa bacaan Al-Quran. Walaupun dia baca Al-Quran tapi tak banyak baca Al-Quran, maka di akhirat nanti dia akan lupa bacaan Al-Quran. Maka nak boleh ingat Al-Quran di akhirat nanti, maka kita perbanyakkanlah membaca Al-Quran di dunia ini. Ramai antara kita yang menghafal Al-Quran semasa kecil. Kerana apa hafal Al-Quran? Kerana disuruh oleh ibu bapa. Ibu bapa ni mempunyai kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap agama. Maka ibu bapa ni menyuruh anak ini menghafal Al-Quran. Sedangkan anak ini bila diberi nikmat dapat menghafal Al-Quran, tapi bila besar, anak ini tiba-tiba tidak mengambil berat tentang Al-Quran dan tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Akhirnya anak ini mensia-siakan hafalan Al-Quran di dunia ini. Maka anak yang jenis macam ni, dulu dah hafal Al-Quran, kemudian dia lupa, dia sia-siakan, maka bagaimana kita nak harap dia dapat membaca Al-Quran di akhirat nanti? Itu dia. Maka orang yang dah diberi nikmat oleh Allah dapat menghafal Al-Quran, maka perlulah menjaga ayat Al-Quran itu dengan sentiasa dibaca dan diulang kaji, kerana orang inilah diharapkan dapat membaca Al-Quran di akhirat nanti. Yang mana kedudukannya di akhirat, di syurga, bertambah tinggi. Begitu juga disebut bahawa seorang yang meninggal dunia dalam keadaan mencuba untuk mengingati Al-Quran, dia cuba sedaya upaya untuk mengingati Al-Quran, sanggup menanggung kepayahan dan sabar untuk menghafal Al-Quran, tapi tak habis hafal Al-Quran, maka orang ini juga akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana cintanya orang ini terhadap Al-Quran. Cintanya orang ini terhadap Al-Quran dibuktikan dengan kesungguhan orang ini membaca Al-Quran. Maka orang ini pun akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu hadis yang pertama untuk hari ini. Ini kesimpulannya, kita perlulah menjadi ahli Al-Quran. Sama ada dengan menjadi seorang hafiz yang menjaga bacaan
dan juga melaksanakan tanggungjawab daripada ayat-ayat yang dibaca, ataupun menjadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan bacalah dengan tartil. Dengan tartil. Baik, hadis seterusnya. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Azza wa Jalla, makna sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka untuknya diberi satu hasanah, satu kebaikan sebagai ganjaran bagi huruf itu. Dan satu hasanah kebaikan itu adalah sama dengan 10 pahala. 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita ganjaran yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Tidak ada di atas dunia ini sesuatu yang keluar daripada mulut kita, bacaan yang keluar daripada mulut kita yang mempunyai ganjaran yang besar seperti mana ganjaran orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita membaca buku, kita membaca kitab, kita membaca hadis, tidak ada ganjaran setiap huruf itu diberi ganjaran satu hasanah, iaitu 10 kebaikan, tak ada. Cuma Al-Quran sahajalah bacaan yang dibaca setiap huruf satu hasanah, dan satu hasanah itu sama dengan 10 pahala. Jadi hadis ini memberi galakan kepada kita untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ganjaran yang diberi untuk bacaan Al-Quran tidak sama seperti ganjaran yang diberi untuk amal ibadat yang lain. Ganjaran untuk membaca Al-Quran tidak sama dengan ganjaran yang diberi kepada ibadat yang lain. Ganjaran untuk amal-amal itu hanya akan diberi sekiranya satu-satu amalan dihasilkan dengan lengkap. Contohnya, apabila kita buat suatu amalan, amalan itu kalau dah sempurna, barulah dapat ganjaran. Kan, kalau kita sembahyang, daripada mula takbiratul ihram sampai dah habis bagi salam, barulah dapat pahala. Barulah dapat pahala. Tetapi bagi orang yang membaca Al-Quran ni tidak macam tu. Tidak daripada baca daripada Fatihah sampai An-Nas 30 juzuk baru dapat pahala, tak ada. Setiap kali dia membaca Al-Quran, maka setiap huruf itu memberi pahala yang sempurna. Setiap kali dia membaca Al-Quran, maka itu termasuk amalan yang sempurna. Bezanya bacaan Al-Quran dengan amalan-amalan yang lain. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda pahala. Cuba tuan-tuan fikir, kalau kita membaca Al-Quran setiap hari satu muka surat. Ada yang membaca Al-Quran setiap hari 5 muka surat. Berapa banyak dah huruf? Berapa banyak dah huruf? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pun dah banyak dah huruf. Tapi jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian kita tutup Quran pula. Bacalah Quran itu sedikit sehinggalah kita khatamkan Al-Quran. Dah khatam Al-Quran, ulang balik ayat Al-Quran itu. Sehinggalah Al-Quran itu menjadi bacaan tetap kita, amalan tetap kita setiap hari membaca Al-Quran. Kita buat peraturan satu hari berapa banyak nak baca. Dan kita tetapkan waktu. Jangan kita tunggu masa lapang baru nak baca. Kalau kita baca satu waktu semayang,
kita baca satu muka ataupun satu helai, dua muka kita baca. Kalau susah kita bacalah satu muka. Semayang 5 waktu, maka dapat 5 muka surat. 5 muka surat. Satu hari itu dapat 5 muka surat. Sekali duduk, baca satu muka surat. Nak habis satu muka surat itu, sebenarnya sekejap je. Barangkali 3 minit, 4 minit habislah. Ataupun 5 minit, habis kita baca satu muka surat. Satu hari dapat 5 muka surat. 2 hari dapat 10 muka surat. 4 hari dapat 20 muka surat. 4 hari 20 muka surat bersamaan dengan satu juzuk. Macam itulah tuan-tuan. Bersamaan dengan satu juzuk. Sebab satu juzuk itu ada 20 muka surat. Maka kita carilah masa, tetapkan masa untuk kita baca Al-Quran kerana ganjaran yang banyak. Baik, hadis yang seterusnya. An Mu'az Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syams fi buyutid dunya law kanat fikum fama zannukum billadhi 'amila bihadha. Rawahu Ahmad. Daripada Sayyidina Mu'az Al-Juhani radhiyallahu an, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang mana sinaran mahkota itu melebihi daripada sinaran cahaya matahari. Sungguh pun walaupun matahari itu berada di dalam rumah-rumah kamu di dunia ini. Bayangkanlah bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Di sini antara lain hadis ini menceritakan kelebihan membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungan ayat-ayat yang dibaca itu. Tadi hadis sebelum ini memberitahu kepada kita orang yang membaca Al-Quran itu setiap ayat diberi satu hasanah. Sama ada orang ini faham apa yang dia baca ataupun dia tidak faham apa yang dia baca, dia tetap akan mendapat pahala. Tetap akan mendapat pahala. Ini kelebihan pula yang Allah beri kepada orang yang membaca Al-Quran. Dia faham apa yang dia baca dan dia mengamalkan apa yang disebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupannya. Ini kelebihan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau yang membaca dan yang mengamalkan itu seorang anak, maka kedua ibu bapa pembaca itu akan dipakaikan dengan mahkota di akhirat nanti. Mahkota ini sinarannya jauh mengatasi sinaran cahaya matahari. Walaupun matahari itu diletakkan di dalam rumah-rumah. Sedangkan matahari ini jauh. Sekarang ni matahari ini jauh daripada kita. Walaupun matahari ini jauh, tapi pancaran matahari itu masuk ke dalam rumah kita. Masuk ke dalam rumah kita. Panas rumah kita. Yang ini kita ambil misal, kita letak matahari itu dalam rumah kita. Sudah tentulah cahaya itu, sinaran cahaya matahari itu kuat. Tetapi lebih kuat lagi sinaran mahkota yang dipakaikan kepada kedua ibu bapa bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada ibu bapa yang mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Begitulah keadaan kelebihan ibu bapa. Itu antara kebaikan yang dapat, kebaikan yang besar
yang dapat dilakukan oleh seorang anak terhadap kedua ibu bapanya. Dijadikan Allah ganjaran yang besar, dipakaikan mahkota kemuliaan terhadap kedua ibu bapa itu. Kenapa ganjaran itu diberi kepada kedua ibu bapa itu? Kerana kedua ibu bapa menjadi punca lahirnya anak tersebut. Menjadi punca bagi kelahiran pembaca itu dan menjadi punca pembaca itu mempelajari Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Itu kelebihan yang diperolehi oleh ibu bapa. Disebutkan bahawa Sayyidina Buraidah radhiyallahu an tentang sabda Nabi ini. Seseorang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran akan dipakaikan mahkota yang dibuat mahkota itu daripada nur cahaya. Dan kedua-dua ibu bapanya akan dipakaikan dengan sepasang pakaian yang nilai pakaian itu tidak boleh ditandingi dengan nilai seluruh dunia. Dalam hadis ini pula ada tambahan. Ibu bapa itu diberi pakaian mahkota yang bersinar dan diberi pakaian yang mana pakaian itu lebih mahal daripada nilai dunia ini. Maka mereka akan berkata, "Wahai Allah, untuk balasan apakah kami diberi pakaian ini?" Ibu bapa ni berheran. Kenapa dia diberi pakaian yang hebat ini, pakaian yang cukup mulia ini? Maka dikatakan kepada kedua ibu bapa tu, pakaian ini adalah ganjaran untuk bacaan Al-Quran oleh anak kamu. Ini ganjaran yang datang daripada anak yang rajin membaca Al-Quran. Apatah lagi anak itu menghafal Al-Quran, menjaga ayat-ayat Al-Quran, mengulang-ulangi ayat-ayat Al-Quran. Maka ibu bapa ni mendapat kemuliaan daripada bacaan anak-anak tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain, Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka segala dosanya yang lalu dan yang akan datang akan diampunkan. Dan sesiapa yang menjadikan anaknya hafiz Al-Quran akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan cahaya wajahnya seperti bulan purnama, dan akan dikatakan kepada anaknya, mulakan bacaan kamu. Apabila anak itu membaca satu ayat, maka satu darjat bapanya akan ditinggikan. Dan demikianlah sehingga keseluruhan ayat Al-Quran itu habis dibaca. Dalam riwayat ini disebut kemuliaan yang diperolehi oleh kedua ibu bapa. Dengan disebabkan usaha ibu bapa ini menggalakkan anaknya membaca Al-Quran, mengajar anaknya membaca Al-Quran dan menggalakkan anak menghafal Al-Quran. Maka bila anak ini membaca, menghafal, membaca, dia jaga ayat-ayat ni, maka setiap kali ayat itu dibaca akan menggugurkan dosa kedua ibu bapanya dan diampunkan dosa kedua ibu bapanya. Bila anak ini menjadi seorang yang hafiz, maka pada hari kiamat apabila dibangkitkan, cahayanya wajahnya bercahaya. Cahaya wajahnya bercahaya. Dan dikatakan kepada anak ini yang hafal Al-Quran, mulakanlah bacaan kamu. Maka apabila anak ini mula membaca satu ayat, maka satu darjat bapanya akan ditinggikan. Demikianlah seterusnya sehinggalah ayat-ayat Al-Quran itu habis dibaca. Ini kemuliaan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Al-Quran ini. Dengan sebab Al-Quran ini. Al-Quran bila ada pada diri seseorang, dia memberi kemuliaan kepada kedua ibu bapanya. Diampunkan dosa. Dan sesiapa yang menjadikan anaknya hafaz Al-Quran akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan cahaya wajahnya seperti bulan purnama. Ni ayah ni lah. Muka dia seperti bulan purnama. Setiap kali anak ini membaca Al-Quran, dinaikkan darjat kedua ibu bapanya. Itulah mulianya Al-Quran. Daripada hadis-hadis ini tuan-tuan, menunjukkan kepada kita kelebihan
Kelebihan-kelebihan bagi ibu bapa yang mengajar Al-Quran kepada anak mereka. Pasal tu tuan-tuan, ambil peluang supaya kita lah yang menjadi guru pertama untuk mendidik anak kita membaca Al-Quran. Barangkali kita kata, oh dulu kita tak tahu baca Al-Quran. Kita pun hantar anak kita belajar Al-Quran dengan orang lain. Tak apalah. Tapi sekarang ni kita yang muda-muda ni, kita yang baru ada anak seorang dua, kita belajar tentang Al-Quran ini. Dan kita jadilah guru pertama untuk mengenalkan huruf-huruf Al-Quran ini kepada anak kita. Mengenalkan huruf itu pun dah hebat dah tuan-tuan. Satu, ketika saya belajar di Syria ni, ada seorang imam ni hebat. Mengajar, berkhutbah. Kemudian dia ni pula, imam ni, dia suka mengajar budak-budak kecil membaca Al-Quran. Jadi dia pun beritahu dengan saya. Dia kata, kamu hantarlah anak kamu baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Masa tu anak ni umur 5 tahun, 6 tahun, macam itulah anak ni. Dia kata, bawalah anak datang rumah saya baca Al-Quran. Maka saya pun bawalah. Saya pun tanya dia, kamu ni seorang syekh yang hebat, seorang guru yang hebat, dipandang hebatlah oleh orang ramai. Kenapa kamu nak sangat ajar anak-anak saya ni? Saya tanya dia, kenapa kamu nak sangat ajar budak-budak kecil ni? Biasanya orang yang dah hebat-hebat ni, dia tak nak ajar budak-budak kecil. Dia nak ajar orang dewasa yang hebat-hebat juga. Kan? Apa kata imam ni? Kata ustaz ni, dia kata saya nak mengajar anak ni kenal huruf-huruf Al-Quran supaya pahala saya akan sentiasa bertambah. Pahala saya akan sentiasa berganda-ganda dengan sebab anak ini membaca Al-Quran nanti. Disebabkan saya kenalkan anak ini huruf-huruf Al-Quran, selepas ini bila anak ini boleh baca Al-Quran walaupun dengan guru yang lain, maka saya tetap akan dapat pahala kerana sayalah yang mengenalkan huruf-huruf Al-Quran kepada anak. Macam itulah pandainya orang ni mencari saham akhirat. Mencari saham akhirat supaya anak ni bila pandai baca Al-Quran, dia tetap akan dapat pahala disebabkan dialah yang memperkenalkan huruf Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Inilah kelebihan ibu bapa tuan-tuan yang mengajar anak mereka tentang Al-Quran. Ambillah peluang ini. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan sekiranya ibu bapa ni tidak mengajarkan agama kepada anak-anak mereka, ada pula ibu bapa ni tak nak ajar agama kepada anak-anak mereka. Kerana apa? Kerana takut tamakkan sedikit harta dunia. Ataupun dia takut kalau dia ajar anak ini dengan agama, masa depannya malap, masa depannya suram. Apa nak buat nanti hanya tahu perkara agama je. Menyebabkan ada ibu bapa yang tidak menggalakkan anak belajar agama. Dia sanggup mengeluarkan duit untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Tetapi dia tidak sanggup mengeluarkan duit untuk mengajar anaknya membaca Al-Quran dan mendalami ilmu-ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan bagi setiap orang Muslim. Maka ibu bapa ni pula akan diberi ancaman kerana tidak melaksanakan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa ni gunakan nikmat ada anak. Nikmat ada anak ini satu nikmat. Kemudian digunakan nikmat itu untuk mengajar perkara-perkara yang wajib diketahui oleh anak itu. Ataupun diajarnya tentang membaca Al-Quran, maka ibu bapa itu akan mendapat kemuliaan. Tetapi sekiranya ibu bapa ni tidak mahu mengajar perkara agama, tidak menggalakkan anak untuk belajar perkara agama, membaca Al-Quran dan sebagainya, bahkan ibu bapa ni melarang pula anak belajar agama, maka ibu bapa itu dianggap orang yang telah melalaikan tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa. Maka mereka akan diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita melihat di dalam kehidupan kita, kalau kita hantar anak kita belajar agama,
Bukan semua orang baik tu kat sekolah tu. Kita katalah, tengok dia tu, si Fulan tu, dia ni belajar agama. Lepas tu tengok orang ni, dia dah jadi apa ni, dah jadi mencuri pula. Kita kata macam tu. Memang ada tuan-tuan. Kat mana setiap sekolah pun macam tu juga. Bukan kata sekolah agama. Sekolah yang bukan agama pun lagi ramai manusia yang tak menjadi. Jangan disebabkan segelintir yang tidak menjadi itu, maka kita pun buat keputusan bahawa orang yang belajar sekolah agama ini semuanya jahat. Tak boleh. Tak boleh kita buat ambil keputusan orang yang belajar sekolah yang bukan agama ni semuanya jahat. Tidak boleh. Tetapi kita perlu mencari, ambil benda-benda yang baik. Adapun benda yang kurang baik itu kita perbaiki dan kita perbetulkan. Begitulah pentingnya tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu agama ini di dalam kehidupan seorang manusia. Apabila ibu bapa ni menggalakkan anak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memberi ilmu agama kepada anak ini, maka ibu bapa itu telah melaksanakan tanggungjawab. Maka tanggungjawab yang telah dilaksanakan itu akan diberi ganjaran yang cukup mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Namun sekiranya ibu bapa mengabaikan tanggungjawab yang menjadi kewajipan yang besar terhadap ibu bapa kepada anak, mendidik anak dengan agama ini, dilalaikan, apatah lagi dihalang ataupun dimomok-momokkan dengan kata-kata yang buruk terhadap orang yang belajar agama, maka ibu bapa itu telah melakukan perkara yang buruk di dalam kehidupannya dan ia merupakan maksiat yang akan diberi azab ataupun ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan maksiat tersebut. Maka hendaklah kita menjadi ibu bapa yang rajin membaca Al-Quran dan menggalakkan anak untuk membaca Al-Quran. Dan kalau boleh, jadilah seorang yang hafiz dan anak ini menjadi seorang yang hafiz yang boleh membantu kita. Dan kita pun bercita-citalah untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran setiap hari. Maka kalau kita nak hafal, kita hafal lah. Kita hafal bersungguh-sungguh. Walaupun tak habis hafalan, kita tetap dianggap orang yang mendapat kemuliaan di akhirat nanti. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kehidupan dunia ini, nikmat yang Allah beri ini, memberi kebaikan bagi kita. Peluang yang Allah beri kali ini untuk kita hidup pada hari ini, memberi peluang kepada kita untuk memperbanyakkan bekalan kita baik di dunia maupun untuk akhirat. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan insya-Allah kita berjumpa pada minggu kedua pada hari Sabtu minggu hadapan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.